Sebelum itu, mari kita ketahui pengenalan ringkas Kadet Bomba dan Penyelamat. Penubuhan Kadet Bomba dan Penyelamat bermula apabila Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berhasrat untuk memberi pendedahan dan mendidik para pelajar tentang bagaimana untuk menghadapi kebakaran dan kecemasan pada masa hadapan. Selain itu, jabatan juga berhasrat untuk membentuk dan melahirkan pelajar-pelajar yang lebih berdisiplin, menepati masa, proaktif dan bersemangat patriotisme. Pasukan ini mula ditubuh secara rasminya pada tahun 1984 setelah mendapat persetujuan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia dan dijadikan salah satu program core kurikulum bagi sekolah-sekolah menengah di Malaysia. Moto Kadet Bomba dan Penyelamat ialah mencegah untuk menyelamat. Pelajar diberi latihan dan didikan kaedah menyelamat bukan sahaja ketika menghadapi kebakaran tetapi juga ketika menghadapi kecemasan yang lain. Berfalsafahkan tujuan untuk membina insan yang mempunyai sasial yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan fizikal. Pasukan ini ternyata menarik minat ramai pelajar untuk menyertainya. Matlamat utama penubuhan Kadet Bomba dan Penyelamat ialah membentuk pelajar yang peka terhadap isu-isu semasa, keselamatan dan kemanusiaan. Pertandingan yang saya sertai ialah montaj fire drill yang bertajuk langkah-langkah untuk mencegah kebakaran di rumah. Bila terjadinya kebakaran, pasti meruntuh jiwa mangsa sebab kebakaran ini bukan sahaja memusnahkan harta tapi boleh mengancam nyawa. Rumah yang selamat adalah rumah yang bebas daripada risiko kebakaran. Anda pasti tidak mahu kemalangan seperti kebakaran ini berlaku pada kediaman anda. Setelah berbelanja berpuluh-ribu ringgit untuk kos renovate serta membeli perabot dan hiasan aksesori rumah. Antara langkah untuk mencegah kebakaran di rumah ialah cabut plug atau matikan suis bila tak guna. Sekiranya anda tidak menutup suis elektrik setelah menggunakannya, ia menyebabkan kebakaran. Sebagai contoh, sikap leka ini berlaku setelah anda menggunakan sel tarikan tanpa menutup suis. Dan banyak kes kebakaran jadi kerana ada percikan api dari plug atau soket yang terpasang dan tak terjaga. Cara ini bukan sahaja membantu anda untuk menjimatkan bil elektrik tapi dapat mencegah dari kebakaran. Guna perkakas atau peralatan elektrik serum. Apa sahaja barangan elektrik yang anda beli, pastikan ada cap serum. Ini bermakna barangan tersebut telah lulus piawaan serum dan selamat untuk digunakan. Barangan yang menggunakan label serum atau tanda pengesahan adalah disahkan di bawah skim persijilan produk serum yang menyediakan jaminan bebas kepada pengguna bahawa produk itu mematuhi standard khusus dan selamat digunakan. Letak alat pemadam api. Setiap kediaman harus mempunyai alat pemadam api ini dan letakkan ia di tempat khusus seperti berhampiran dengan dapur atau bilik tidur. Sangat praktikal untuk anda meletakkan satu unit alat pemadam api jenis debu kering atau jenis gas. Anda boleh menggunakan untuk memadam dan mengawal kebakaran kecil supaya tak merebak. Elak overload litar elektrik. Jangan gunakan soket tambahan. Ramai menggunakan soket tambahan kerana ia memudahkan kerja dan dapat dibeli dengan harga yang murah. Bila menggunakan extension atau soket elektrik, jangan membuat penyambungan atau pemasangan yang membebankan litar elektrik. Keburukan yang terdapat pada soket tambahan ialah ia tidak dapat menampung arus elektrik yang tinggi. Justru apabila penggunaan elektrik terlalu tinggi, soket tersebut akan cair dan menyebabkan litar pintas. Secara tidak langsung akan menghasilkan api. Pasang sistem pengeruh kebakaran. Kalau boleh, pasang di setiap ruangan rumah seperti dapur, bilik tidur, ruang tamu. Dan ia selalunya diletakkan pada siling. Jika ada asap kebakaran, ia akan terus berbunyi dan memberi amaran kepada orang dalam rumah, terutama semasa penghuni rumah sedang tidur. Banyak kes yang berlaku penghuni rumah tidak dapat lari keluar bila api sudah marak besar dan menutup jalan keluar. Bila tengok berita tentang kebakaran macam ni, kita nak kena pastikan semua orang sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Penting sangat untuk kita tahu ambil berat tentang keadaan di dalam dan sekeliling rumah supaya sama-sama dapat mencegah kebakaran. Sekian, terima kasih daripada saya, Syazwali binti Syamsul Azri.